Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat pagi. Okey, dah bersedia dah? Okey, kalau dah bersedia boleh buka muka surat 10. Okey, kita sambung integer kita dengan tajuk gabungan operasi. Seperti yang awak belajar di sekolah rendah lah. Gabungan operasi, asas gabungan operasi mesti kurungan. Mesti kurungan, darab bahagi, tambah tolak. Okey. Tengok contoh 7. Okey, negatif 8 darab. Okey, tengok soalan Okey, pegang pensil. Okey, contohnya di mana kertas Okey, negatif 8 darab negatif 2 tambah 3. So, kat sini ada kurungan. Bila ada kurungan, selesai dalam kurungan terlebih dahulu. Negatif 2 tambah 3. Tolak tambah tolak. 3 tolak 2, 1. Kenapa positif? Sebab 3 tu lebih besar daripada sebab 3 tu adalah positif. Okey. Ada duit RM3, bayar hutang RM2. So, RM1 ke duit awak lah. Ataupun nak mudah faham, nak mudah ingat lagi. Bila nak letak tanda positif kat sini, awak tengok apa nombor yang paling besar. Antara 3 dengan 2, nombor 3 besar. So, depan nombor 3 ni adalah positif. So, positif 1 lah. Okey. Negatif 8 darab positif 1, negatif 8. Okey, senang kan? Okey, pergi pada soalan B. 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Okey, apa maksud 2 kurungan negatif 3 ni? Okey, maksudnya 2 darab. Okey, 2 darab negatif 3. 7 tambah 2 darab negatif 3. Okey. Okey. So, 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Okey, 7 tambah darab negatif 6 tambah tolak. So, 7 tolak 6 dapat 1. Okey, senang kan? Okey, kita pergi pada soalan C. 4 tolak 12 bahagi kurungan negatif 2 tambah kurungan negatif 1. Susah sikit. Tak susah pun sebenarnya. Senang saja. Pertama, kita tengok ada tolak, ada bahagi, ada tambah. Yang mana kena buat dulu? Okey, kurungan yang satu nombor macam ni. Kurungan satu nombor macam ni kita tak kira. Yang dikira yang kata tadi jumpa kurungan yang kena selesaikan dulu kurungan yang ada 2 nombor macam ni. 1 nombor, 2 nombor macam ni. Okey, itu yang kita ambil kira. Yang satu ni ialah kita nak asingkan dia punya tanda je ni. Okey. Jadi antara tolak, bahagi, tambah, kita mestilah buat bahagi terlebih dahulu. Okey, bahagi. Jadi 12 bahagi negatif 2. Okey, 12 bahagi negatif 2 dapatlah negatif 6. 12 bagi 2, 6. So, ada negatif. So, negatif 6. Ini salin je lah. 4 salin. Tolak ni pun salin. Okey, kemudian tambah tolak. Ni darab. Tambah tolak mesti dapat tolak. Tolak 1 pun salin. Jadi, tolak tambah. 4 tambah 6, tolak 1. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1, 9. Okey, senang kan? Okey, untuk D. Negatif 12 tambah negatif 16 bahagi negatif 22 tolak 24. Okey, yang macam ni kalau awak jumpa 2 tanda macam ni, tambah 1, tolak 1, ada kurungan. Kan kita kata kan, kurungan ni bermakna adalah darab. Tambah tolak akan menghasilkan tolak. Okey, tengok sama dia ni. Tolak 12, tolak 12. Tambah tolak, 16, 16. Tolak 22. Okey, tolak. Dia akan jadi tambah. Tolak 22, tolak 22. Okey, tambah 24. Senang kan? Okey, kemudian awak selesaikanlah. Tolak 12, tolak 16. Hutang RM12 hari ni. Esok hutang pula RM16. Jadi hutang tu makin bertambah. So, hutang awak jadilah negatif 28. Tolak-tolak tambah. 12 tambah 16, 28. Tapi still lagi negatif sebab hutang.
Tolak 22 tambah 24. Tolak tambah tolak. 24 tolak 22, 2. Kenapa positif? Sebab awak ada duit RM24, bayar hutang RM22. So, RM2 masih pergi dalam poket awak. Positif lah sebab duit awak. Dan ataupun satu cara lagi, 22 dengan 24. Yang mana nombor yang paling besar? 24. Apa tanda depan? Positif. So, positif 2 lah. Macam tu lah. So, tolak 28 bahagi 2 dapatlah negatif 14. Senang saja. Okey, faham Okey. Kita pergi pada muka surat seterusnya. Okey, latih diri 1.2C. Boleh buat? Seperti contoh. Sama. Jalan kira dia sama seperti contoh. Jangan skip. Okey. Kalau rasa macam kalau macam rasa contoh tu macam nak buat ni rasa macam susah nak faham, tengok balik contoh tadi, tengok balik contoh ni. Tengok balik contoh ni dan try buat sendiri. Tutup penyelesaian ni, tutup. Okey, ni tutup. Kemudian try buat sendiri. InsyaAllah boleh. Lepas awak dengar cikgu mengajar, buat pula sendiri, lagi mudah faham, lagi mudah ingat. Okey, kemudian apa ni? Okey, hukum kalis kesatuan. Okey, okey, untuk contoh 8, okey, contoh 8, okey, untuk contoh 8 ni, okey, kita ada 3 hukum kalis yang awak kena tahu. 1, sekutuan. 2, tukar tertib. 3, agihan. Okey, 3 ni kena faham lah. Okey, kena tahu dan kena faham lah. Apa itu yang dikatakan sekutuan? Contoh, 29 tambah 38 tambah 2. Okey, 29 tambah. Okey, buat kurungan. Mana asingkan 38 tambah 2. Still sama juga kan? Okey, jadi 29 tambah 40 dapat 69. Itu sekutuan. Berkumpul. Mana sekutu. Makna asingkan pun dia masih lagi mendapat jawapan yang sama. Okey, kita tengok hukum kalis tukar tertib. Okey, soalan dia 2 darab 24 darab 5. Tukar tertib, tukarlah, tukar secara tertib. Okey, nak letak 24 kat depan, 2 kat belakang, darab 5. Okey, kemudian 24 darab, okey, kurungan 2 darab 5. 24 darab 10. Macam tu je, hukum tukar tertib. Tukar kedudukan sahaja. Okey. Okey, hukum kalis agihan. Okey, contoh soalan C, 7 darab 3040. 7 darab, okey, dia buat kurungan 3000 tambah 40. Kan 3040, 3000 tambah 40. Okey. Okey. Okey, 3000 darab tambah 40. Jadi 7 darab 3000. Kemudian dia dikembangkan. Okey, 7 darab 3000 tambah 7 darab dengan 40 pula. Buka kurungan. Okey, kembang. Okey, dapat jawapan dia. Itu masuk agihan. Agih awak sikit, saya sikit. Macam tu. Latihan 1.2D, buat je A. Buat A, kemudian buat F. Apa lagi? Buat B lah. A, B, F dah lah. Mana? Maknanya, buat seperti contoh. Buat A, buat hukum kalis hukum kalis tukar tertib. Okay, A tukar tertib. Salah. A sekutuan. A sekutuan. Okay, B buat agihan. B tukar tertib. F agihan. Okay, A, sekali lagi cikgu ulang. A hukum kalis sekutuan. B hukum kalis tukar tertib. Dan F hukum kalis agihan. Okey, boleh? Okey. Kita pergi kepada
Okey, muka surat seterusnya latih diri 1.2E. Okey, buat latih ni nak last untuk topik kecil ni. Okey, 1.2E buatlah, tak payah sign soalan Okey, awak tak payah sign soalan. Untuk nombor 1, nombor 2 ni awak terus buat jawapan. Maksudnya ialah awak tulis je nanti. Latih diri 1.2E. Okey, yang ni awak kena wajib tulis. Okey, latih diri 1.2E ni kena tulis. Kemudian kena tulis tu dan nombor soalan juga. Okey, terus pada jawapan lah, pengiraan lah, jangan kira. Ingat pengiraan adalah seperti yang cikgu tunjuk. Tak nak awak kata style-style dia macam apa yang cikgu tunjuk lah, cikgu ajar. Janganlah awak macam sekolah rendah Jangan macam ni awak tukar jadi macam betul lazim satu persatu. Jangan. Buat macam ni. Okey, buat macam ni satu persatu macam ni. Ikut sebiji-sebiji apa yang cikgu ajar apa dalam contoh. Jangan awak macam ikut macam contoh je lah. Kemudian melatih diri, mahir diri. Okey. Buatlah 1 hingga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buat. Macam soalan nombor 5, nombor 6 ni tak payah salin lah soalan. Okay, terus pada jawapan. Sikit nampak je soalan banyak. Sikit je sebenarnya. Mudah je. Okay. Okay, kita masuk kepada muka surat 14. Okay, 14 tajuk kita adalah pecahan positif dan negatif. Okey, tajuk kita adalah pecahan positif dan negatif. Contoh 9. Okey, pada muka surat 15. Okey, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Senang saja. Okey, maknanya buat garis nombor. Ingat beza sini dengan sini. Cikgu nak berapa itu? Sini ke sini. Setiap point ni berapa? Satu apa? 1 cm. Mesti 1 cm. Jangan ikut kotak buku tu. Mesti 1 cm. Guna pembaris lurus, cantik dan kemas. Okey, awak susunlah pada garis nombor. Kalau untuk pecahan ni, ada yang mahir, alhamdulillah lah. Bagi yang kurang mahir berkaitan dengan pecahan ni, nak susun pada garis nombor, senang je. Iaitu di mana awak samakan penyebut kat bawah ni. Okey, samakan penyebut. Jadi kat sini ambil 4 lah. Okey, negatif 1/2 darab 2. Okey, jadi negatif 2/4. Kemudian awak tukarlah ni. Ni positif 2/4. Kemudian awak susun lah. Okey, susun macam cikgu susun ni. Okey, negatif 3/4. Dan negatif 2/4. 1/4. 2/4. Letak kat bawah ni. Okey, faham? Okey, buatlah latih diri 1/3A. Nombor 1 dan A dan B. Okey, senang kan? Senang je matematik ni. Contoh 10. Okey, untuk contoh 10 pula. Okey, melibatkan ada pecahan bercampur. Pecahan bercampur. Okey, sama juga kaedah dia. Kalau pecahan bercampur ni, tukar kepada yang tak wajar. Iaitu, macam mana tukar tak wajar? Ingat tak lagi? Iaitu bawah darab. Atas kita tambah. Jadi, 4 apa? Negatif 5/4 kan? Okey, awak ni lah samakan penyebut lah. Sini nombor paling besar 8. So, samakan semua 8 lah. 4 darab 2, 8. 3 darab 2. Darab 2. 2 darab 4, 8. Jadikan samakan macam ni. Okey, sama. Dia samakan penyebut. Lepas samakan penyebut, dia pun susun. Dan diletakkan pada garis nombor. Okey, senang. Okey, ingat matematik ni kena rujuk pada contoh. Dengar baik-baik cikgu ajar, cikgu bercontoh dan tengok balik. Kalau rasa macam hilang tu, tengok balik. Okey. Okey, latih diri 1.3B. Nombor 1 dan nombor 2 sila buat. Okey, nombor 1, nombor 2. Buat semualah. Okey. Okey, buat semua Alright. Okey. Okey, untuk latih diri 1.3C. Latih diri 1.3C, sila buat. Senang je. Masih juga senang, benda yang sama saja. Contoh 1/1/6 darab 3/4 tambah 1/5. Okey, macam 1/1/6 ni you tukarlah kepada pecahan tak wajar. 6, 7/6,
7/6 darab 3/4 tambah 1/5. So ada darab dengan ada kurungan. Kena buat yang mana dulu? Mestilah kurungan. Sama ke penyebut kurungan ni? Jadi 7/6 darab berapa? Darab 5 kan? 15 tambah 4/2, 20. So 7/6 darab 19/20. Benda buat kecil kan lah. Yang mana boleh kecil lah. Kalau tak boleh kecil, darabkan terus je lah. Okey? Boleh? Okay, awak selesai. Ni sama dengan sekolah rendah yang awak dah belajar dah. Sama je lah. Awak habiskan lah pengendaan jawapan ni. Awak selesaikan kat bawah ni. Okey, faham tak? Okay. Kena ingat, jumpa kurungan mesti kurungan dahulu. Kemudian ni. Kurungan. Kemudian darab bahagi. Tambah tolak. Semua ada dalam buku teks tu. Okey, muka surat apa? Muka surat 16. Sekejap kita tengok. Okey, muka surat 16. Okey, faham Okey, rujuk pada contoh. Contoh tu ada. Contoh 11 tu ada kat atas tu. Okey, sama je dengan sekolah rendah ni, sama je. Yang belajar ni basic saja. Sila buat latihan tu. Kemudian last adalah latihan 1.3D. Okey, untuk latihan 1.3D pun sama, tak payah salin soalan. Terus tapi tulislah nombor soalan. Latih diri 1.3D nombor 1 dan nombor 2. Kemudian mahir diri 1, 2. Banyak pula kan. Tak apa macam ni. Tak apa, buatlah. Buat yang mana, buatlah. Kalau tak faham tu tanya Tak payah buatlah. Tak faham tanyalah. 1, 2, 3, 4. Okey, 5. Okey, buat yang soalan nombor 4, nombor 5 ni tak payah salin soalan. Tu sebagai pengiraan. Sikit je. Soalan je panjang. Macam nombor 1.3D ni pun, 1, 2 pun soalan je panjang. Penyelesaian ni sikit saja. Okey, sila buat Okey, so itu sajalah setakat hari ni. Cikgu ucapkan terima kasih. Dan lepas ni terus buat. Jika ada apa-apa masalah, nak tanya soalan, tak faham ke, silalah tanya cikgu melalui Telegram. Jangan hilang pula Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.